Kenalan tentang ilmu agama dan apa yang boleh kita bincang dan boleh kita tahu berkaitan dengan peranan kita apabila mana kita ada setiap hari kuliah di masjid-masjid ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masa pun tak banyak, lebih kurang 40 minit insya-Allah. Saya cubalah untuk berkongsi sedikit dengan tuan-tuan dan puan berkaitan dengan perkara-perkara yang boleh menjadikan kita seorang yang beriman. Mudah-mudahan pada malam ini, yang hadir pada malam ini, kita berdoalah kepada Allah SWT, kita berada dalam taman-taman syurga, Raudhatum min Riyadil Jinan. Hadis Nabi SAW, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat, kata Rasulullah SAW, maghbunun, yang selalu dilupakan, yang manusia lalai, katsirun minan nas, lupakan dua nikmat ini. Apa dia tuan-tuan? As-sihhatu wal faragh, nikmat kesihatan dan nikmat masa lapang. Dalam hadis ini menunjukkan apa? Bila disebutkan tentang sihat, masa lapang, kita tak pernah rasa nikmat sihat, tak pernah rasa nikmat masa lapang. Sebab apa? Bila rasa ada sihat je, tak ada rasa nak beribadah lebih sikit. Tapi bila rasa time sakit, itu barulah rasa nak lebih ibadah, nak lebih berdoa, nak lebihkan rasa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan faragh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faragh ni maksudnya masa lapang. Masa lapang ni maksudnya kelapangan masa yang Allah bagi kepada kita. Kita buat tak tahu je, tak apa kot, boleh kan? Boleh kot buat ni. Bila dah sibuk, dah tak ada masa, barulah kita terpinga-pinga mencari dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum Tuan Haji Mohtar jemput saya lah dalam masjid ni, katanya belia-belia. Saya tak nampak belia dekat sini. Ada belia. Ada 3 orang kat belakang sana. Jadi program belia katanya tak ramai, ada dah lebih 50 orang. Saya pun tak apalah, kalau untuk belia saya akan cakap dah untuk belia. Tapi di hadapan saya ni saya rasa bukan belia dah. Ini semua tok-tok guru saya semua ni gambarnya. Masa tak layak saya nak duduk di atas kursi yang tinggi ni berhadapan dengan baya-baya sebaya ayah saya, baya atuk saya semuanya. Untuk makluman tuan-tuan, saya sebenarnya pun berasal daripada sini jugalah. Ayah saya pun dibesarkan di sini, kan, di sekolah pun di Seri Perak sana. Saya pun kampung di sini juga, tak jauh daripada sini. Jadi nak sembang orang Perak tu, insya-Allah lah kita boleh lah untuk kenal-kenalan. Jadi tuan-tuan, bila saya sebut datang ke sini, dijemput untuk memberikan tazkirah kuliah. Kuliah ni kita kena ada faham lah tentang kuliah. Ada ceramah, ada tazkirah, kan, ada syarahan, ada pembentangan. Jadi semua maksud-maksud kelima-lima ni ada maksud tersendiri. Kalau kuliah tu tahu dah, berkitab, kuliah yang bersanad, kuliah yang ada kitab-kitab turas, kan. Kalau sebut ceramah tu selalunya ada tajuk yang besar. Maulidur Rasul, ceramah Ma'al Hijrah, ceramah Isra' Mi'raj, ceramah Nuzul Quran. Dia ada punya nama tajuk dia. Tapi bila sebut tentang syarahan, dia ada sebut syarahan, ceramah lebih kurang sama. Bila sebut pembentangan pula, pembentangan satu isu, perkahwinan, keengganan berkahwin, kebanyakan wanita-wanita tidak berkahwin di kampung bahagia, faktor-faktor yang menyebabkan wanita di kampung bahagia tidak berkahwin. So kajian dibuat. Itu nama pembentangan tentang kajian-kajian. So banyaklah perkara-perkara yang kemungkinan di sana ada perkara-perkara yang kita perlu buat kajian. Belia tidak suka hadir ke masjid. Kajian, mengapakah belia-belia di masjid kampung bahagia ni tak suka hadir? Masyarakat di kampung bahagia tak suka hadir ke masjid. Buat kajian. So ada pembentangan dia. Statistik yang berada sini, ada kampung ada 600, belia ada 6,000, yang datang 60 orang aja. Kenapa lagi 58,000 tak datang? Kena buat kajian. Jadi bila sebut pembentangan tu ada kajian, ada slide. Jadi bila sebut pada malam ni jemput sebab ada kuliah. Saya pun jemput kuliah maghrib. Kuliah maghrib kena kitab. Kitab apa saya nak bawa? Bila ada kitab tu dia kena ada berterusan. Bila berterusan tu kena habis kitab tu, barulah kita menghormati kitab tersebut, kan. Jadi saya pun saya tengoklah Ustaz Azhar Idrus, Ustaz yang top, kan. Kalau tuan-tuan tengok, kita sebenarnya kita agak bukan tersalah. Kita kena ubah cara kuliah lah. Kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha. Yang apa saya lihat sekarang,
kuliah-kuliah di tempat kita selama saya 2 tahun di Pejabat Agama Teluk Intan ni, kan 2 tahun saya berada di Teluk Intan ni bekerja sebagai imam di Pejabat Agama daerah Teluk Intan ni. Kuliah-kuliah di seluruh daerah Teluk Intan ni, apa yang berlaku ialah kita hanya kuliah kita ada satu masa untuk soal jawab. Saya tengok Ustaz Azhar Idrus, antara perkara yang boleh orang muda datang ramai, kan, kuliah-kuliah kita ni kebanyakan ni kita akan sembang di belakang. Saya belakang sembang, duduk di tiang tu, duduk dengar je kan. Tak rasa nak dengar depan-depan ni ramai-ramai macam ni, kan. Ustaz Azhar Idrus datang ramai-ramai sini. Sebab apa dia tu? Sebab tak diberi peluang. Kita macam sehala saja. Saya macam sampaikan saja, tapi tak ada orang yang nak tanya soalan. Apa yang Ustaz Azhar buat? Setiap kuliah yang dibagi, dia akan buka kitab Jam'ul Jawami', kitab Bahrul Mazi, Siyarus Salikin dan sebagainya lah. Mana kita tak ada ajar, dia akan ajar lebih kurang 20 minit ataupun 30 minit paling tinggi. Selebihnya ada lagi masa 30 minit lagi, dia akan buat soal jawab. Dia buat soal jawab apa saja berkaitan. Jadi orang yang datang pada ketika tu kemungkinan orang yang bukan selalu datang masjid. Jadi dia beri peluang soalan. Dia pun tanya satu surat. Dia buat surat ataupun dia tulis soalan kat kertas, dia bagi ustaz. Adalah orang yang akan bagi soalan tersebut. Kertas tu dibagi kepada semua jemaah, ataupun jemaah yang nak tanya soalan boleh tanya. Kalau segan nak guna mikrofon, boleh tanya dalam kertas tu. Jadi kadang-kadang soalan 50 kertas, 40 kertas soalan. Nampak di situ ada interaksi antara dua pihak. Jadi ilmu akan sampai, ilmu akan dapat. Jadi pada masa tengok kuliah-kuliah di daerah Teluk Intan ni, kebanyakan soal jawab tidak ada. Jarang berlaku soalan-soalan yang daripada jemaah. Dan sebab itulah kadang-kadang kita tak menarik minat orang muda ni. So orang muda sekarang ni, kalau kita lihat orang muda sekarang ni, dia nak tahu satu perkara, dia buka apa? Dia buka ni, buka Syekh Google. Syekh Google. Perkara yang membatalkan solat, Syekh Google. Cara-cara untuk mendapatkan pahala yang banyak, Syekh Google. Jadi Google lah yang menjadi syekh dia. Tak payah datang masjid dah, tak payah ada lah video-video ni, dan penat tengok, nak ulang-ulang. Dia menyebabkan orang-orang remaja sekarang ni dah jarang datang masjid. Yang datang apa? Orang yang tahu tentang barakah, yang tahu tentang kelebihan talaki, yang tahu tentang kelebihan ilmu dan sebagainya. Jadi malam ni sebenarnya saya nak cerita tentang kelebihan ilmu sebenarnya. Kelebihan ilmu, saya masukkan sikitlah perkara-perkara yang boleh kita ambil manfaat atas apa yang saya sebutkan. Yang kedua tuan-tuan, kita selalu dengar lah hadis Nabi SAW tentang 5 perkara yang kita kena rebut sebelum datangnya 5 perkara. Irtani khamsan qabla khamsin, kan. Yang pertama Rasulullah sebut syababaka qabla haramik. Jadi hadis ni hadis yang sahih, hadis yang kita perlu ikut dan perlu kita pelajari, hadam, betul tadabbur, betul kita faham. Bila kita faham, orang muda tak ada rasa macam berlambat lagi, tak perlu datang masjid, tak perlu tahu tentang ilmu-ilmu berkaitan dengan agama ni. Sebab apa? Sebab dia menganggap bahawa ilmu tu dah tua nanti baru tahu, kan? Apa 5 perkara yang dinasihati oleh Rasulullah SAW? Yang pertama, muda sebelum datangnya masa tua, kan? Sebab tu tuan-tuan yang dah tua-tua, yang dah usia yang banyak ni, kita kena nasihatlah orang muda, yang muda yang bawah 30 tahun, yang tak mengenal kehidupan yang sebenarnya, kena beritahu dia, kamu dah jadi macam ayah nanti susah. Dah jadi macam ayah nanti baru kamu nak belajar, nanti dah benar, katanya. Dah susah nak belajar tentang agama. Kamu tengah fresh ni, akal fikiran kamu tengah kosong ni, banyaklah belajar ilmu agama, penting. Yang kedua apa? Apa lagi 5 perkara yang utama? Muda sebelum datangnya tua, kaya sebelum datangnya miskin. Allah dah bagi kekayaan kat kita, takut nanti Allah bagi kemiskinan. Tengah kaya ni, banyakkan bersedekah, banyakkan berkongsi rezeki, banyakkan zakat. Yang ketiga, sibuk. Sekarang ni kita senang, sebelum datang sibuk tu, banyakkan menolong orang, beri manfaat kepada orang lain, supaya kita tak rasa diri kita ni seolah diri kita hanya untuk kita. Kelebihan yang ada pada kita untuk diri kita semata-mata, tapi untuk orang lain juga. Yang keempat, apa lagi yang perlu kita rebut? Kita rebut waktu sihat sebelum datangnya waktu sakit. Dan hadis ni berkait dengan hadis tadi tu.
Kan? Sebelum sakit datang sihat. Sebelum datangnya sakit, tengah sihat sekarang ni, buatlah amal, buatlah kebaikan, bagilah manfaat. Dan yang terakhir, hidup sebelum datangnya mati. Hidup sebelum datangnya mati. Saya suka nasihat kepada diri saya sendiri, daripada tuan-tuan, kawan-kawan, teman-teman ni. Kalaulah kita antara kita ni yang ada masih lagi sifat dengki, sifat cemburu, sifat iri hati, sifat tak puas hati dengan orang, cuba kita tengok Palestin. Cuba tengok orang kat Palestin tu, dah tak ada masa nak fikir tentang dengki dah. Dah tak ada masa nak fikir tentang cemburu, tak ada fikir masa kita ngantuk-ngantuk, tak ada masa nak fikir tentang perkara-perkara yang buruk. Sebab apa gamak ni? Sebab fikir nak mati, nak masuk syurga je. Fikir nak mati, nak masuk syurga je. Tak ada fikirlah aku ni aku tak boleh lah tengok dia kaya lah, dia ni lah bahagia lah, dia anak bagus lah. Tak ada fikir dah. Dia fikir apa? Fikir nak mati, masuk syurga je. Sebab tu kalau tanya orang Palestin kan, tengok dekat YouTube, tengok kat TikTok memang mereka ni mana tunggu untuk saat mati je. Dah tak fikir dah apa-apa dah. Tak ada fikir nak masa nak famous, nak kaya ke, nak apa-apa yang dunia punya kepentingan, tak ada dah. Keuntungan dunia dah tak rasa dah tuan-tuan. Sebab apa? Mereka dah rasa dah kemarisan syurga tu tunggu mati je. Kan tunggu mati je. Halangan sekarang mati je. Dah mati baru dah dapat rasa kehebatan, kemanisan syurga, kenikmatan Allah yang kekal abadi. Jadi insya-Allah lah kita mudah-mudahan kalau ada yang antara kita yang masih lagi sifat-sifat mazmumah yang ada pada diri kita ni, banyaklah tengok cerita Palestin. Anak-anak kita ni jangan bagi tengok sangat. Semalam ceramah puak kuasa dekat masjid daerah sana, dekat masjid daerah. Puak kuasa cerita tentang perkara-perkara lah berkaitan dengan siasatan operasi yang berlaku. Sekarang ni budak-budak sekarang tuan-tuan dia cerita lah, penguasa cerita Darjah 6. Darjah 6 dah bawa anak dah. Dah melahirkan anak. Dia cerita ni realiti macam cerita. Darjah 6 dah beranak. Kan? Darjah 3 katanya Darjah 3 dah ambil video, buka cerita macam tengok masyarakat beramai-ramai. Kan? Jadi nasihat saya kepada tuan-tuan yang ada anak-anak yang dah besar ni, kita kena check. Kita kena check handphone anak-anak. Jangan biarkan mereka. Kita bagi, tanggungjawab kita nak check. Kita bagi dia handphone, tanggungjawab kita untuk check. Jangan itu untuk privasi mereka. Jangan ambil mudah perkara-perkara ini tuan-tuan. Sebab kita sekarang ni di alam maya, info tanpa sempadan, maklumat tanpa sempadan. Kalau info, maklumat itu datang yang perkara yang baik, alhamdulillah. Tapi risau, infonya dapat maklumat-maklumat perkara-perkara yang tidak baik. Surf yang bukan-bukan, layari lambat yang bukan-bukan. Jadi insya-Allah kalau betul-betul kita faham kita punya peranan sebagai seorang ayah, orang tua, kita kena check. Apa yang boleh kita check supaya tak berlaku pada anak-anak kita. Sekarang ni tuan-tuan, Puan Kuasa cerita semalam bila sebut tentang ni, diceritalah saya ulang kembali anak-anak yang kat UiTM ada kes, dia kata mak bapak dia duduk Johor, UiTM Sri Iskandar. UiTM Sri Iskandar, mak bapak dia duduk Johor. 2 minggu sekali datang. Takut anak dia anak perempuan, risau kan. Apa dia risau tu terjadi pada dia. Rupa-rupanya bila dia balik, dia hantar anak dia jumpa 2 minggu sekali tu, datang daripada Johor datang ke Perak. Lepas habis jumpa tu, dia keluar dating kan dengan couple dia lelaki. Lama-lama kelamaan mengandung. Proses yang dibuat ni, dating semua ni lama. Bukan sekejap. Proses dia nak kena menipu tu lama. Jadi kita ni kalau sekali kita buat tak tahu, dia akan tahu dah bapak aku kan ni ambil tahu sangat tentang ni. Mak bapak aku tak ambil tahu dah, bapak aku pergi masjid, sembahyang azan habis. Mak bapak aku sembahyang, solat azan dia tak ambil tahu tentang anak-anak dah. Tak ada tahu tentang KNC aku, tak ada. Itu peranan kita tuan-tuan. Jadi saya sebenarnya fokus saya bila saya di pejabat agama ni, saya banyak berada di lapangan. Saya jarang di kuliah-kuliah ni. Yang pertamanya takut tak komit. Nanti kalau janji dengan masjid tu orang, masjid lambat. Kalau janji masjid ni, masjid tak dapat datang. Ada kursus sana, ada bengkel lah apa sebagainya. Saya memang tak berani nak bagi janji pada satu masjid untuk ada kuliah. Memang tak. Jadi kalau hari ni first and last lah tuan panggil saya. Janganlah panggil saya dah. Kalau nak panggil saya untuk imam-imam sekejap sekali-sekali boleh. Macam hari ni first and last lah.
untuk kuliah dan sebagainya. Untuk buka kitab saya taklah, tak. Kalau ceramah sekali-sekala insya-Allah. Tapi tuan-tuan, apa yang saya nak sampai kepada tuan-tuan ialah bila saya di lapangan ni, kita nak pasti orang-orang di lapangan ni yang berada di padang spidi, duduk berduaan dan tak pernah pergi masjid. Ramai orang tak solat. Tuan-tuan, perempuan semua yang ada kat masjid ni solat, alhamdulillah. Tapi ramai yang tak solat. Jadi kalau semua duduk masjid, tak ada orang yang bawa mereka ni nak memasjidkan masyarakat ni, siapa lagi nak tegur mereka? Kan? Jadi selaku orang yang masjid ni, kita kena memasyarakatkan masjid. Memasyarakatkan masjid. So peranan masjid ni kena ada juga untuk pastikan orang-orang yang di luar sana yang tak erti nak pergi masjid, duduk sebelah rumah, dengar dah kuliah, dengar dah saya cakap. Kan? Speaker luar dengar kan? Buka kot kan? Buka. Tak dengar. Tapi tak datang. Sebab apa tak datang? Sebab tak berminat. Sebab apa tak datang? Rasa tak ada kepentingan. Sebab apa tak datang? Tak rasa pahala sebut ada pada diri kita semua. Tak rasa semua. Jadi ilmu-ilmu yang kita sampaikan ni, antara kelebihan ilmu ni inilah yang saya sebutkan dalam yang tazkirah saya pada hari ni. Saya baru nak masuk tentang satu hadis Nabi yang semua orang tahulah. Hadis Nabi ni Rasulullah sebut, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Semua orang tahu dah. "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah nakkan dia ni satu kebaikan, Allah nak bagi dia ni satu kebaikan, yufaqihu fid din. Allah akan bagi kefahaman tentang agama dia. Kan? Sebab tu kalau kita tengok orang-orang yang suka pergi pengajian, orang yang suka berdekat-dekat dengan masjid, sebenarnya Allah nak bagi kebaikan pada diri dia. Kan? Sebab tu kalau kita suka, saya sukalah dengar kuliah, saya sukalah dengar pengajian. Bila kita rasa suka tu, sebenarnya kita tahu Allah sedang suka, sedang bagi kebaikan pada diri kita. Tapi kalau kita pergi pengajian dengar pengajian, bising lah ustaz ni, bising lah, saya nak ngaji Quran je ni. Tak suka dengar pengajian, tak suka dengar ilmu-ilmu, kan? Jadi bila kita tak suka dengar ilmu-ilmu ni, kita suka baca Quran buat sorang-sorang je, kan? Sebab tu kalau ilmu, pengajian dengan baca Al-Quran ni didahulukan pengajian. Sebab tu kalau ada antara kita sedang baca Quran, tak, baca Quran ni keutamaan ni ilmu ni, dengar dulu barulah kita boleh ngaji Quran. Sebab ngaji Quran ni kat rumah boleh, kenapa nak baca kat masjid? Tapi pengajian ilmu ni datangnya tak selalu, kan, datang selalu. Jadi keutamaan kita nak menimba ilmu, amalan pun ada dia punya keutamaan, ada aulawiyat. Sebab tu ada fiqh mizan dan sebagainya. Jadi orang-orang yang Allah suka, Allah nakkan dia kebaikan, memang Allah akan bagi dia satu kefahaman tentang agama dia. Sebab tu kalau kadang kita tengok orang ni sentiasa tenang je, kan? Antara perkara yang menyebabkan dia tenang ialah ilmu dia. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya suka dengar ada ceramah lah, syarahan, ada menyebut dalam hidup kita ni kita ada penyakit. Kita semua akan ada penyakit lah, penyakit. Dan penyakit ni terbahagi pada dua, penyakit zahir dan penyakit hati, penyakit dalaman, penyakit hati. Sakit zahir ni kencing manis, darah tinggi, lemah jantung, sakit jantung dan sebagainya lah, asma dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah sembuhkan kita semua lah yang ada penyakit ni, InsyaAllah. Itu namanya penyakit zahir. Penyakit zahir ni kita kena rawat di hospital, maka ubat insyaAllah sihat. InsyaAllah sihat, dengan izin Allah, Allah akan bagi sihat. Yakin pada Allah, Allah akan bagi sihat. Satu lagi penyakit yang kita tak ambil ubat, kita jangan ambil ubat, tak ambil cakna langsung, iaitu penyakit hati. Yang penyakit yang dikira oleh qalbul marid, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Penyakit hati. Penyakit hati ni tak layak masuk syurga. Dia mesti masuk neraka dulu. Allah dah bersihkan hati dia, barulah dia masuk syurga. Kan? Tapi kalau penyakit yang zahir ni, penyakit kencing manis, kalau kita mati kencing manis, kita boleh masuk syurga. Kan? Tak jumpa doktor, tapi mati. Tak jumpa doktor, tak sempat jumpa doktor, kita mati kencing manis, masuk syurga insya-Allah, kalau betul amalan kita. Tapi kalau kita ada penyakit hati, tak pergi majlis ilmu, tak berhenti nak bersihkan ubat kan kita penyakit hati tu, mati, kita tak boleh masuk syurga. Sebab syarat masuk syurga ni hati mesti qalbun salim, kan? Sebab tu setiap hari Jumaat datanglah kami dengan hati yang sejahtera, kan? Hati qalbun salim.
hati yang sejahtera. Khutbah setiap hari Jumaat kan, menunjukkan apa? Allah, kita nak jumpa dengan Allah mesti dengan hati yang bersih, hati yang sejahtera, hati yang sihat. Kalau hati yang masih sakit, clearkan dulu. Antara penyakit-penyakit hati, kata Imam Al-Ghazali, ada 10 kan, ada 10 penyakit-penyakit hati. Makan banyak, riak, takabur, ego, sombong, ujub kan. Penyakit hati ni biar ustaz lain syarahkan kan. Sini ada kitab Ihya Alamuddin ada kot ya, kitab Ihya Alamuddin. Mesti kena ada orang yang mengajar lah kitab-kitab tasawuf ni. Jadi saya sarankan pada hari ni, pihak penganjur, pihak zikir masjid kena ada macam tu, menggalakkan orang datang masjid. Kena ada satu cara pendekatan kuliahnya berbentuk begitu. Ada masa 40 minit, sekarang masuk atu abad 7 minit dah ada. Jadi mintalah imam-imam, malam ni ada kuliah, kita ringkas sikit dengan panjang baca wirid tu, pendekkan sikit. Start 7 suku kan, sembahyang 10 minit, kita sembahyang 10 minit habis, 7 suku kita start sampai 8-10, sejam. Dalam masa sejam tu, setengah jam untuk kita baca kitab, setengah jam lagi untuk soal jawab. Kita mulakan soal jawab. Sebab apa? Soal jawab ni bukan sahaja untuk ustaz tu, malah untuk tuan-tuan yang dengar rasa oh banyak lagi persoalan-persoalan yang sebenarnya banyak persoalan-persoalan yang kita tak tahu, yang kita tak faham. Kadang-kadang kita buka search Google tapi tak capai jawapan tersebut. Tak capai jawapan tersebut kan. Jadi nak tak nak mesti tanya orang-orang yang ada kepakaran yang ada kepakaran ataupun yang ada authority ataupun yang ada kepakaran dalam bab-bab perkara tersebut. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita sakit, kita pergi hospital, kalau rosak kereta kita pergi pomen. Kalau kita rasa nak jahit baju, kita pergi tailor. Tapi kalau kita sakit hati ni, jiwa sakit, kita pergi mana? Pergi majlis ilmu, pergi masjid, pergi surau. Sebab tu kalau orang yang suka pergi pengajian macam ni, insya-Allah hati dia tenang. Hati dia tenang, dia tak ada rasa nak cemburu, dengki, ego. InsyaAllah sakit penyakit qalbun yang sakit tadi tu, insyaAllah akan dibersihkan dengan kita datang ke masjid, dengan kita datang ke surau, dengan kita dengar pengajian-pengajian kitab. Setengah orang pula suka datang masjid, suka datang surau, tapi tak suka dengar pengajian kitab. Ada dia datang masjid semayang balik, dia tak suka dengar ustaz-ustaz ni cakap-cakap ni, tak suka dah. Daripada ni kita cakap dengar dekat YouTube je, buka research Google je, dah tahu dah apa yang ustaz cakap, kita tahu dah. Betul. Tapi kena ingatlah, tak sampai barakah tu, tak sampai punya keberkatan dan rahmah, kelebihan bertaraki tersebut Okey tuan, sebelum saya nak mengakhiri lah kuliah pada malam ini, sebut kuliah tak sedap, saya sebut tazkirah lah, tazkirah sebab ringkas sangat, masa pun tak banyak. Saya sebut dalam hadis Nabi SAW kelebihan menuntut ilmu ni. Satu hadis Nabi SAW, hadis yang sahih Muslim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yadluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Hadis ni bermaksud barang siapa yang menempuh satu jalan datang untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan-jalan ke syurga. Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah, dalam masjid, di antara rumah-rumah Allah, membaca kitab Allah, Al-Quran, mempelajarinya sesama mereka, melainkan Allah akan turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan, diliputi ke atas mereka rahmat, dinaungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka pada malaikat, oleh malaikat, serta Allah Subhanahu Wa Taala akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan kelebihan yang Allah sebut dalam hadis ni dapat pada kita semua, iaitu kita berada di taman-taman syurga pada hari ini, dan seterusnya kita berada selama-lamanya di syurga yang kekal abadi, khalidina fiha abada. Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apa fiqh hadis ni? Kefahaman hadis ni yang pertamanya,
Bila mana kita disebutkan bahawa kita ni nakkan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan kita masuk ke syurga. Apa lagi matlamat kita tuan-tuan di hidup dunia ni? Syurga lah. Syurga. Jemput anak-anak kita, isteri-isteri kita, jemput jiran-jiran kita datang menuntut ilmu. Datanglah. Bukan lama pun tazkirah, bukan lama ceramah, maghrib isyak je. Kamu tengok video tu sejam tak dapat apa-apa pun. Kan? Sebab tu lah kalau kita yang ada berada di sini, kalau kita mati, kalau kita semua mati dalam keadaan sekarang ni pun, insya-Allah kita syahid masuk syurga selama-lamanya. Yang kedua tuan-tuan, bila kita suka untuk ilmu ni, mendapat sakinah dan rahmah, ketenangan. Sebab tu lah kita tengok orang yang suka untuk ilmu, dia tenang je. Kita muka dia pun rasa tenang. Kita duduk sebelah dia bersembang dengan dia, rasa tenang je sembang dia. Sebab apa? Ilmu yang ada pada dia, cinta yang dia pada ilmu tu menyebabkan kita rasa tenang dengan dia. Sakinah dan rahmah. Rahmah ni maksudnya apa? Kasih sayang dari Allah. Rahmah maksudnya kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala di atas kecintaan kita kepada ilmu. Berat, susah, payah datang ilmu, hujan-hujan datang juga untuk nak dengar ceramah ni, nak dengar siapa yang bertazkirah ni. Tak pilih-pilih pun siapa ceramah, tak apa, tak kisahlah. Yang penting ilmu yang disampaikan ada baru, ada benda baru yang disampaikan. InsyaAllah mendapat perlindungan malaikat. Bila sebut tentang malaikat ni, saya kadang-kadang ada ceramah dengan budak-budak belia ni. Rukun iman apa? Rukun iman ada 6. Pertama, percaya kepada Allah, betul, alhamdulillah. Kedua apa? Kedua, menunaikan solat. Allah. Pening pening. Rukun iman ada 6. Percaya kepada Allah, pertama beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab. Keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman pada hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Kan? Kita tanya sikit, okey, malaikat yang wajib kita percaya, hafal apa? Malaikat ada 10. Betul, alhamdulillah. Okay, sebutkan malaikat-malaikat tersebut. So kita fikirlah lagu apa yang malaikat kaitan dengan malaikat ni. Kita fikir ada lagu dia. Ada lagu dia yang didendangkan oleh saudara Raihan lah. Jibril, Mikail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik, Israel, Israfil. Boleh ingat Rasa boleh ingat tak tuan? Ingat kot 10 malaikat. Jadi malaikat nak menaungi kita ni, berlindung atas kita ni, nak bagi macam-macam ni. Kan? Okey, saya tanya tuan-tuan lah, kalau boleh ingat. Malaikat yang menurunkan rezeki, malaikat apa? Kita minta pada Allah, kan? Allah turunkan rezeki, murahkan rezeki aku, luaskan rezeki aku. Siapa malaikat yang menurunkan rezeki? Malaikat Mikail, kan? Boleh ingat, okey lah. Alhamdulillah lah. Malaikat Mikail. Jadi kadang-kadang orang lupa, kita ingat balik, ulang balik. Kita ingat balik, benda basic kena ingat balik. Malaikat Mikail. Malaikat yang meniup sangkakala, ingat? Belakang tu yang sandar tu, macam tenang je tu, meniup sangkakala. Israfil. Yang tahunya apa? Malaikat Israel lah. Malaikat Israel semua tahu. Sebab apa? Cabut nyawa. Ingatlah. Sebab ada lagu Malaikat Israel. Bila Israel datang memanggil, kan? Ingat kan? Kita kena buat lagu lah. Buat lagu Malaikat Mikail kan? Turunnya rezeki Malaikat Mikail. Buat lagu-lagu yang boleh ingat. Kadang-kadang kalau kita buat lagu ni baru boleh ingat kan? Lagu Rasul, lagu Malaikat. Jadi insyaAllah kita nak tahu malaikat-malaikat ni kena kenal, kena hafal. Apa nama malaikat turunkan rezeki, malaikat yang menurunkan wahyu, malaikat yang Raqib Atid, catat kiri kanan kita semua dan sebagainya lah. InsyaAllah dengan kita banyakkan menuntut ilmu ni, para malaikat akan melindungi kita insyaAllah. Dan yang terakhir, syarat semua yang saya sebut tadi, niat yang betul. Niat kita kena betul, barulah dapat kelebihan-kelebihan menuntut ilmu tuan-tuan. Sebelum saya mengakhiri, saya suka untuk tinggalkan tuan-tuan satu hadis Nabi SAW. Hadis ni saya rasa pun dah tahu lah, semua orang tahu. Kita setiap hari kalau tengok kat masjid Kaum Bahagia ni, masjid Kaum Bahagia ni saya rasa banyak banyak ustaz-ustaz datang pun jauh datang jauh macam-macam. AJK panggil Ustaz Badli Shah, panggil ustaz-ustaz Allah Khairi dah, panggil ustaz-ustaz macam-macam ustaz datang sini pakai bayar mahal kan.
Hebat masjid ni, hebat. Kan? Tapi apa peranan kita sebenarnya? Nak famous masjid ni ke? Apa peranan kita? Apa peranan kita sebenarnya bila dapat ilmu tersebut? Apa peranan kita yang sebenarnya? Cuba tanya balik diri kita, apa peranan kita bila kita dah dapat ilmu? Satu hadis Nabi SAW. Saya tinggalkan tuan-tuan hadis ni sebelum saya nak mengakhiri kuliah ataupun tazkirah pada malam ini. Saya bacakan sikitlah Hadis Nabi SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdi yaumil qiyamah hatta yus'alu an arba', an umri fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi maza 'amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Rawahu Ibnu Hibban wa Tirmizi. Hadis Nabi SAW bila kita dah mati tuan-tuan, kita akan dihidupkan semula. Dan antara perkara utama yang dihisap atau dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah solat. Tapi ada satu hadis Nabi ini yang saya sebutkan tadi, saya baca tadi, kedua kaki seorang hamba ini tidak akan beranjak. Kaki kita takkan bergerak. Takkan bergerak di tempat hisap pada hari kiamat, sehinggalah kita ditanya tentang 4 perkara ni. Apa 4 perkara ni? Yang pertama berkaitan dengan umur kita. Umur kita apakah kita habiskan? Umur kita sepanjang kita hidup 40 tahun, 60 tahun, kita buat kebaikan ke kejahatan? Cuba kita fikir balik, aku umur 20 tahun, aku nak merompak je, aku je nak berzina je, aku je nak berjudi je, aku je nak membawang je, aku je nak mengutuk orang je. Macam saya sendirilah Saya masuk sekolah menengah dulu, masuk umur 16, 17. Saya pernah ada panggil kawan saya capang. Saya panggil kawan saya seorang tu capang. Oi capang kan. Rupanya saya panggil capang tu, kawan-kawan saya semua panggil dia capang. Saya lah orang pertama panggil dia capang. Sebabkan saya panggil dia capang, orang semua panggil dia capang. Nama dia elok-elok Firdaus. Nama dia Firdaus. Saya panggil dia capang. Saya rasa berdosa sampai sekarang. Saya tak jumpa dia sedia kat mana sekarang ni, dan saya rasa berdosa sampai sekarang. Kalau lah saya jumpa dia, saya akan minta maaf pada dia lah Capang, saya panggil dia capang Jadi kita fikir balik, sepanjang kita hidup atas muka bumi Allah ni, kita bagi manfaat pada orang ke ataupun kita bagi mudarat pada orang? Kalau lah kita bagi manfaat pada orang, insya-Allah alhamdulillah, umur kita Allah tanya senang kita jawab. Tapi kalau sepanjang umur 60 tahun hanya bagi mudarat, menyusahkan orang saja, ilmu ni untuk diri kita dan untuk orang lain. Kehidupan kita ni untuk manfaat pada kita dan manfaat pada orang lain. Tu fikir balik, adakah umur kita ni baik untuk diri kita? Kalau okey, insya-Allah soalan ni clear. Senang kita. Next, soalan pula. Apa yang tanya oleh Allah tentang jasad kita, anggota badan kita. Allah bagi kita mata, hidung sihat walafiat, badan, kaki, telinga semua sihat. Allah tak bagi kita tempang, Allah tak bagi kita buta, Allah tak bagi kita bisu, Allah tak bagi kita pekak. Allah bagi kita semua nikmat cukup, lengkap hidup kita ni. Apa yang kita buat? Adakah kita buat kebaikan ataupun kita buat kejahatan? Yang ketiga, ilmu. Ini yang saya nak fokuskan pada hari ni, ilmu. Ilmu yang kita panggil ustaz-ustaz yang hebat-hebat, setiap hari dia kuliah duha, kuliah subuh, kuliah duhur, maghrib, kuliah asar, kuliah isyak, maghrib, sampai isyak dah masuk pun teruskan lagi. Nak dengar kuliah pasal ilmu tadi. Apa manfaat kita buat dengan ilmu tersebut? Yang ini saya nak fokuskan pada hari ni. Sekejap sikit, saya masa sikit lagi. Apa yang kita buat? Adakah ilmu yang kita dapat hari ni tuan-tuan, kita buat nota, kita tulis, kita ingat ni, kita bagi tahu kat anak bini kita? Adakah kita tak bagi tahu kat anak isteri kita? Atau kita biar je, tak apalah dia ni pandai lah tu, nanti datanglah masjid tu kan? Ada masa dah fikir tentang tu tak? Adakah kita masih biarkan lagi ataupun kita terus jawab, kamu ni kak, dah lah tu, tadi ustaz dah sebut, setiap kita ni akan ditanya. Kita ni cakap kat dia, bagi tahu balik kat kita punya keluarga kita. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, peliharalah, jagalah kamu, diri kamu, dan jagalah ahli keluarga kamu daripada api neraka. Antara perkara yang boleh menjaga apa? Ilmu lah. Ilmu lah yang menyebabkan kita insya-Allah terhindar daripada api neraka. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapat hari ni dan sebelum-sebelum ni dengan ustaz-ustaz yang banyak-banyak mengajar semua ni, kita kena sampaikan kepada anak-anak kita, isteri-isteri kita, jiran-jiran kita dan orang terdekat yang kita. Sampaikanlah. Biar dia dengar, dia ikut, tak ikut tu lain cerita. Sampaikan je. Kalau ada antara kita ni masih lagi isteri tak pakai tudung, ada lagi anak-anak dah umur, dah balik, dah form 1, form 2 tak pakai tudung lagi,
Cakap. Jangan diam. Jangan segan. Kena beritahu. Dek, kau nak mati dulu pakai tudung apa? Tak reti-reti pakai tudung lagi. Takkan tu kapan tutup orang pakai tudung? Nak tunggu orang pakai tudung. Kita cakap. Kena cakap ke anak-anak kita, ke isteri-isteri kita, supaya kita ni akan dapat pahalanya. Kita tugas kita sampaikan, tuan. Dia nak buat tak buat tu bukan tugas kita. Jangan paksa. Jangan paksa anak kita solat, kita hanya suruh anak kita solat. Jangan paksa anak kita pakai tudung, kita hanya suruh anak kita pakai tudung. Suruh saja, nanti dia akan cuba. Suruh doa, sabar dan doa. Kita ilmu lah, ilmu yang kita perlu tahu dan perlu sampaikan. Tak guna tuan-tuan kalau kita kuliah, kitab sampai habis, kita beritahu kat orang kita habis kitab tak Sebab itulah Imam Syafi'i, imam kita mazhab Syafi'i, dia ada sebut satu perumpamaan. Ilmu ni umpama apa? Dia kata ilmu ni umpama air. Ilmu ni umpama air. Air ni kalau kita tak gerakkan dia, satu tempat je, dia akan jadi keruh, dia akan jadi kotor, dia akan jadi orang benda-benda tak elok. Kan? Kalau berada tin tu, dia akan jadi nyamuk Aedes dan sebagainya kan. Tapi air kena gerak. Macam tu juga dengan ilmu. Ilmu yang ada pada tuan-tuan, banyak kuliah-kuliah kitab-kitab yang banyak saya tengok dalam TV ni iklan-iklan macam-macam kitab. Kena sampaikan. Pertama melalui diri kita, kedua melalui isteri kita, ketiga melalui anak-anak kita, keluarga kita dan seterusnya kepada jiran-jiran dan seluruh masyarakat yang berada di sekeliling kita. Jangan bagi orang je. Ilmu ni semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sampaikan, kita akan berdosa dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir tuan-tuan, tentang harta. Harta Allah akan tanya dari mana kamu peroleh, kamu dapat kat mana harta tersebut dan kat mana kamu belanjakan. Tuan-tuan jangan ingat kita belanja tu ada kita dapat kat mana ya Allah kira tak. Kat mana kita belanja pun Allah akan tanya juga. Setengah orang dia dapat tempat-tempat yang baik. Kan, dapat daripada hasil kerja yang baik-baik, hasil kerja pomen, hasil kerja GrabFood. Dapat duit daripada kerja yang elok, tapi belanja ke tempat tak elok. Belanja kat mana? Kat judi, main game kuda, main tempat-tempat yang tak baik. Kan? Jadi belanja pun Allah tanya, kat mana kita belanjakan, kat mana dapat pun Allah akan tanya. Pastikanlah harta benda kita semua ni dapat tempat yang baik dan disalurkan tempat yang baik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sekarang 8:20 minit. Saya mohon maaf lah atas kekurangan. Saya sejujurnya tak biasa cakap panjang sangat. Tambah-tambah dengan cakap orang-orang yang hebat-hebat di hadapan saya ni. Mudah-mudahan kita boleh berjumpa lagi di lain hari. Bukanlah untuk kuliah, untuk program-program yang lain lah, insya-Allah. Hari ni saya anggap satu pengenalan lah untuk saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Sebab 2 tahun saya berada di sini, tak pernah lagi lah ada kuliah di masjid bersama tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah saya mohon maaf sekiranya ada tersalah bicara, terkasar kata. Yang baik tu datang daripada Allah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Semua benda yang baik semua datang daripada Allah. Wa man sayyi'atin fa min nafsi lah. Semua benda yang jahat tu datangnya daripada diri saya sendiri. Dan hakikatnya semuanya Allah yang tentukan. Kita yang usaha ke arah kebaikan dan kita yang berusaha ke arah keburukan dan sebagainya. InsyaAllah saya mengakhiri kalam saya ini. Buatlah baik, buatlah jahat. Sesungguhnya buat jahat dan buat baik ini penat. Tapi hasil ganjarannya, buat jahat akan dapat neraka selama-lamanya, buat baik akan dapat syurga kebaikan yang selama-lamanya. Jadi kita diberi pilihan, sama ada buat baik ataupun buat jahat, diberi pilihan. Kita boleh buat kedua-duanya, tapi kena ingat ganjaran Allah, balasan yang Allah akan bagi kepada kita mengikut apa yang kita buat. Jadi insya-Allah tuan-tuan, itu saja daripada saya. Saya mohon maaf sekali lagi. Jadi yang akhirnya wa astaghfirullahalazim li walakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pihak Masjid Saadah Kampung Bahagia mengucapkan jazakallahu khairan jazak kepada Ustaz Muhammad Nuzul Hakim
bin Haji Zulkifli. Seterusnya suka saya memperingatkan Ahli Karya Masjid As-Sa'adah bahawasanya hari Sabtu ini pihak masjid mengadakan qiyamul lail dan munajat perdana untuk rakyat Palestin. Kita sampaikan doa-doa daripada Masjid As-Sa'adah Kampung Bahagia untuk rakyat Palestin yang hari ini 21,000 orang cedera, hampir 9,000 orang mati, 3,000 orang cedera, kanak-kanak dibunuh, hospital dihancurkan, ambulan dimusnahkan, dan wanita-wanita muda dibunuh dengan kejam oleh Israel dan Zionis. InsyaAllah saya mengajak ahli-ahli karya Masjid As-Sa'adah Kampung Bahagia, anak-anak, ibu-ibu muda pada hari Sabtu ini bermula pada pukul 4.30 pagi sehingga subuh, dan kita akhiri program pada hari itu dengan jamuan sarapan pagi, kuliah subuh disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hassanul Arif daripada Manjung, Main Manjung. Qiyam perdana insya-Allah akan dipimpin oleh Ustaz Muhammad Nuzul Hakim. Sekali lagi, dan saya harap Ustaz Muhammad Nuzul Hakim tidak lagi Ustaz Muhammad Nuzul Hakim sudi lagi hadir ke Masjid As-Sa'adah Kampung Bahagia untuk berceramah dan memberi kuliah, menjadi imam dan kuliah tetap di sini insya-Allah. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.